Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Elia Nazira binti Halim akan menerangkan apa itu rawatan haba di dalam tajuk pemilihan bahan. Jadi, jom sama-sama dengar dan fahamkan apa yang akan saya ajar. Rawatan haba. Kita masuk dulu pengenalan rawatan haba. Definisi bagi rawatan haba adalah struktur mikro bahan diubah suai dan transformasi fasa yang dihasilkan mempengaruhi sifat mekanikal seperti kekuatan, kemuluran, ketangguhan, kekerasan dan rintangan haus. Selain itu, ia merupakan suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan atau tanpa mengubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan rawatan haba adalah untuk meningkatkan jangka hayat produk dengan meningkatkan kekuatannya atau kekerasan atau sediakan bahan untuk pembuatan yang lebih baik. Rawatan haba ni merupakan suatu operasi atau gabungan yang melibatkan pemanasan dan juga penyejukan logam ataupun alloy dalam keadaan pepejal dengan tujuan mendapatkan struktur dan sifat tertentu yang diinginkan. Transformasi fasa iaitu sifat mekanik dia adalah kekuatan, kekerasan, kemuluran dan ketahanan. Di dalam rawatan haba, terdapat 4 proses yang berlaku. Yang pertama adalah sepuh lindap iaitu annealing. Yang kedua adalah penormalan iaitu normalizing. Yang ketiga adalah pengerasan dan lindap kejut. Pengerasan adalah hardening dan lindap kejut adalah quenching yang biasa kita gunakan. Dan yang terakhir adalah pengerasan salutan iaitu case hardening. Keempat-empat proses ini mempunyai proses yang sama iaitu menggunakan proses pemanasan. Terdapat 4 faktor yang terlibat di dalam rawatan haba. Yang pertama ialah kadar penyejukan. Kadar penyejukan ini terdapat 2 bahagian iaitu penyejukan secara perlahan dan penyejukan secara pantas. Bagi jenis penyejukan secara perlahan ialah sepuh lindap dan juga penormalan. Manakala secara pantas ialah pengerasan lindap kejut dan juga pengerasan salutan. Yang kedua adalah suhu. Suhu ni kita gunakan berdasarkan kepada jenis bahan tersebut lah. Yang ketiga adalah masa. Faktor tersebut jangka masa untuk merendam bahan tersebut, berapa lama kita gunakan untuk merendam bahan tersebut. Dan yang terakhir adalah tempat dan persekitaran. Kita sejukkan dia di persekitaran semula jadi di luar. Contohnya kita biarkan je di luar untuk dia tak perlu kita masuk dalam tempat penyejukan pun. Okey, saya akan menerangkan jenis rawatan haba iaitu annealing atau bahasa Melayu dia sepuh lindap. Sepuh lindap ni merupakan proses rawatan haba yang dijalankan pada logam hasil daripada kerja sejuk iaitu cold working. Ini bertujuan untuk memulihkan sifat fizikal yang berubah semasa proses ubah bentuk sejuk dan mendapatkan sifat mekanik yang lebih sesuai untuk diaplikasi. Okey, proses sepuh lindap ni akan mengurangkan sifat mekanikal seperti kekuatan tegangan dan kekerasan. Tetapi logam menjadi lembut dan mulur sehingga dapat diproses lebih jauh. Kemudian pada tahap mikro, ini disebabkan oleh peningkatan jumlah dislokasi dan hirutan pada satah struktur kristal kerana logam tersebut mempunyai tenaga dalaman yang cukup tinggi dan dapat dilihat. Okey, terdapat 3 jenis mekanisme sepuh lindap. Yang pertama adalah pemulihan, dikenali sebagai recovery. Ia adalah haba yang diterima oleh logam menjadikan daya pendorong untuk penyusunan semula dislokasi ke susunan tenaga yang lebih rendah dan stabil. Okey, yang kedua adalah penghabluran semula iaitu resistalization, di mana mekanisme penghabluran semula berlaku apabila inti terpencil menjadi lebih besar dalam bijian dan adanya batas butiran yang mempunyai tahap perubahan bentuk yang lebih besar.
Okey, yang ketiga adalah pertumbuhan biji-bijian yang dikenali sebagai grain growth. Okey, pada tahap ini, biji-bijian akan tumbuh lebih perlahan dan menghasilkan biji-bijian yang relatif seragam, iaitu pertumbuhan biji rin normal. Ini adalah tenaga yang termasuk dalam batas butir itu sendiri. Okey, adakah terdapat pengaruh proses seperlindap pada sifat keluli? Jawapannya adalah ya. Peleburan mempengaruhi sifat keluli. Di sini, kita melihat bahawa sepuh lindap juga mempengaruhi struktur mikrokeluli. Ini telah dibuktikan oleh Sari pada tahun 2017, di mana penyelidikannya telah menyelidiki struktur mikrokeluli pada siri 1008 setelah proses sepuh lindap. Dalam gambar hasil metalografi ini menunjukkan bahawa struktur kerja sejuk 1008 keluli menunjukkan butiran yang terasing. Di sini kita dapat melihat bahawa perlit yang berwarna hitam dan ferrit yang berwarna putih mengalami pengasingan. Kemudian ketika proses sepuh lindap dilakukan pada suhu 600 darjah Celsius, dapat dilihat bahawa ferrit yang berwarna putih menjadi lebih bulat, lebih besar. Namun perlit yang berwarna hitam, nampak ni, yang warna hitam ni, ia kelihatan terasing, nampak dia jauh-jauh lah daripada yang lain. Maksudnya yang perlit ni jauh-jauh dekat dia punya tempat ni. Okey, kemudian apabila dipanaskan, dinaikkan suhu kepada 800 darjah Celsius, dapat dilihat bahawa butir perlit semakin bulat dan lebih besar. So, nampak dia dah nampak dia punya ni. Okey, sepuh lindap juga memberi kesan kekuatan terhadap tegangan keluli. Didapati bahawa suhu yang lebih tinggi daripada 200 ke 1000 ni, semakin rendah kekuatan tegangan keluli, maka dia akan menurun. Okey, kekuatan tegangan keluli ni berkurangan dengan ketara atau drastik pada suhu 600 hingga 800, iaitu daripada 720 kepada 430 dan ke 400. Ini menunjukkan bahawa nukleus diperbesar di dalam butir. Okey, sepuh lindap juga memberi kesan kepada kekerasan keluli, di mana kekerasan berkurangan apabila suhu sepuh lindap adalah tinggi. Di sini dapat dilihat pada suhu 600 hingga 800 darjah Celsius terdapat penurunan yang lebih besar, iaitu daripada 170 kepada 110, kerana proses penghabluran semula yang sejajar dengan pertumbuhan bijian mempunyai kesan yang besar ke atas pengurangan kekerasan keluli. Okey, seterusnya, proses sepuh lindap juga memberi kesan kepada kemuluran keluli daripada keluli 1008. Ini terbukti dengan pendekatan dalam pemanjangan dengan peningkatan suhu di mana suhu adalah 800 darjah Celsius. Pemanjangan yang lebih tinggi menunjukkan bahawa nukleus dan biji rin sempadan mendapat lebih besar dan lebih luas. Di sini dapat dilihat daripada 200, pemanjangan dia adalah 4. Bila dinaikkan kepada suhu 400, pemanjangan dia adalah 6, dan dinaikkan pada suhu 600, pemanjangan dia adalah 9, dan bila dinaikkan lagi 200 kepada 800, pemanjangan dia semakin kemuluran dia semakin meningkat, iaitu 29%. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkaitan penormalan, iaitu normalizing. Penormalan adalah salah satu proses rawatan haba yang tidak diketahui dan keadaan menjadi perhatian. Banyak orang berpendapat bahawa penormalan adalah langkah dengan menyepuh atau melembutkan logam, walaupun tujuan utama menormalkan bukan untuk melembutkan logam. Penormalan adalah proses pemanasan keluli diikuti dengan penyejukannya di udara terbuka.
Okey, proses penormalan ni mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memperbaiki dan menghilangkan struktur biji ringkasa dan memperbaiki biji rin. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kebolehkerjaan. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan tekanan yang tinggal. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan sifat mekanikal keluli karbon struktur dan keluli aloi rendah. Gambar yang pertama ni dapat dilihat proses penormalan dilakukan dengan memanaskan keluli lebih dari 1700 Fahrenheit iaitu 925 darjah Celsius. Kemudian disejukkan ke udara yang terbuka. Kemudian dapat dilihat di sini, penormalan sering dilakukan pada benda-benda pengecoran atau pembuatan tempa. Hal ini untuk menghilangkan tegangan yang dalam dan memperhalus butiran kristal sehingga memperoleh sifat yang lebih baik. Okey, gambar yang ketiga ni kita dapat hasil penormalan menyebabkan struktur mikro lebih lancar sehingga keluli dengan komposisi kimia yang sama akan mempunyai kekuatan hasil. Okey, ia menyebabkan kekerasan dan kekuatan hentaman yang lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui sepuh lindap dan kebolehmesanan akan lebih baik. Okey, untuk menjalankan proses penormalan, kita perlu menyesuaikan suhu sedemikian. Angka ini adalah suhu proses penormalan dalam Celsius dan ini adalah dalam darjah Fahrenheit. Dari gambar ini dapat dilihat bahawa suhu yang biasanya digunakan adalah antara 810 hingga 930 atau 30 Celsius hingga 50 Celsius di antara suhu kristal. Di mana suhu kristal proses penormalan ini adalah 725 darjah Celsius. Jika kita menggunakan darjah Fahrenheit, jika kita menggunakan skala Fahrenheit, kita dapat memanaskan keluli untuk proses penormalan ini sekitar 1490 hingga 1706. Normalisasi juga dapat menyeragamkan struktur mikro sehingga kita dapat memberikan hasil yang baik dalam proses pengerasan. Jadi, secara umum, sebelum pengerasan keluli harus dibuat penormalan terlebih dahulu. Suhu yang tidak betul boleh mempengaruhi bentuk struktur keluli. Ini adalah lukisan struktur yang dipengaruhi oleh suhu. Dari angka ini, kita dapat lihat bahawa struktur mikro hasil penormalan dan hasil keluli sepuh lindap. Yang ini. So, kita dapat perhatikan bahawa struktur mikro keluli yang dinormalisasikan kelihatan lebih homogen dan lebih halus jika dibandingkan dengan keluli sepuh lindap. Oleh itu, sifat-sifat keluli yang dinormalisasikan lebih kuat berbanding dengan lebih kuat, lebih keras dan daripada sifat keluli sepuh lindap. Kerana butir keluli sepuh lindap ni masih tidak homogen lagi. Pada kandungan karbon 6.67, struktur mikro yang disebut cementid Fe3C terbentuk di sebelah kiri rajah di mana pada kandungan karbon yang sangat rendah, pada suhu bilik struktur mikroferrit akan terbentuk. Untuk menyokong kejayaan kita dalam proses penormalan, tentu saja kita mesti dapat membaca rajah keseimbangan yang merupakan rajah ion carbide Fe3C yang terkenal. Dalam rajah Fe3C dapat dilihat bahawa untuk horizontal iaitu komposisi kandungan karbon, maka suhu menegak yang dapat kita gunakan dalam proses perlakuan panas. Kandungan karbon ni dalam keluli boleh dari
di antara 0.01% hinggalah 6.7%. Di sini dapat dilihat bahawa apabila kandungan karbon dalam keluli sekitar 6.7%, maka fasa yang terbentuk dalam baja adalah fasa siminid atau Fe3C. Fasa di mana sifat-sifat keluli simin itu keras, kuat dan rapuh. Apabila kita bandingkan keluli dengan kandungan karbon yang lebih rendah, kita dapat melihat bahawa struktur yang ada di dalam keluli adalah ferrit. Ferrit ni lebih lembut dan mulur. Menurut kajian SARI pada tahun 2017, perubahan struktur mikrokeluli yang dinormalisasi dengan variasi suhu interkritik berbeza. Ini adalah struktur mikrokeluli yang dinormalisasi dengan suhu interkritiknya pada 750 darjah Celsius. Gambar ini menunjukkan kehadiran ferrit dan perlit. Gambar ini menunjukkan yang dilihat pada ferrit yang berwarna hitam, sedangkan ferrit yang berwarna putih dan perlit yang berwarna hitam. Gambar kedua adalah keluli dinormalisasi pada interkritik 300 darjah Celsius, di mana struktur mikrodominan yang kita dapat temui adalah struktur ferrit. Kehadiran struktur ferrit yang lebih ini menunjukkan bahawa keluli ini lembut dan mulur. Kemudian gambar yang ketiga atau yang C ni adalah gambaran keluli interkrital yang dinormalisasi pada suhu 600 darjah Celsius. Juga dapat dilihat bahawa perubahan antara ferrit dan perlit telah mulai terbentuk. Ketika kita menggunakan suhu penormalan pada suhu 1800 darjah Celsius, akan terlihat sekali perubahan pada ferrit, di mana ferrit menjadi perlit. Ini berubah antara lapisan ferrit dan simenit. Apabila keluli dan tahan lasak, kehadiran simenit dalam banyak keluli akan menyebabkan sifat-sifat keluli menjadi kuat dan keras, tetapi ianya mudah rapuh. Terdapat beberapa manfaat penormalan, iaitu yang pertama, ia menghilangkan struktur butir kasar hasil daripada proses pemesinan sebelumnya. Yang kedua, penormalan dapat mengelakkan penyimpangan dan meningkatkan kebolehkerjaan keluli aloi karborisasi. Kemudian, seterusnya, ia dapat menghilangkan struktur kasar kerana penyejukan perlahan proses penyepuh lindapan. Penormalan juga dapat meningkatkan sifat mekanikal dan akhir sekali ia dapat membantu untuk melicinkan ukuran ferrit dan perlit dalam keluli. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan. Terima kasih.